أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat-Nya yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat ini sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala menambah lagi dan menggandakan lagi nikmat-Nya kepada kita. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falembani rahmatullah alaih. Muka surat 204 bawah ni pensyurun. Qala musannif rahmatullah alaih wal 20 ijabatu da'wati min Allah ta'ala wa la yas'alu Allah ta'ala shay'an illa a'tah ولا يشفع لأحد إلا يشفع أو يشفع لو قسم على الله لأبره بما شاء حتى أن منهم لو أشار إلى جبل لزال فلا يحتاج إلى السؤال باللسان ولو خطر بباله شيء لحضر فلا يحتاج الإشارة إليه. Artinya, dan keramat yang ke-20 keramat yang di dunia ini adalah orang yang menjalani akan jalan tarekat ahli sufi itu mustajab doanya. Jadi antara kurnia Allah kepada orang yang menghayati tasawuf ni, yang menyucikan batin dan mendekatkan diri kepada Allah ni, antaranya mustajab doa. Dan banyaklah sejarah kisah para awliya dan salihin yang berkaitan dengan mustajabnya doa mereka ni. Antaranya seperti yang sudah saya kisahkan atau sebut ceritanya itu pada kuliah yang lalu tu, iaitu Al-Ala Al-Hadrami. Masa dia berada di padang pasir yang orang agak kenal tempat tu tak ada air, dan kebetulan rombongan dia tu dalam usaha dia untuk pergi ke Bahrain untuk memerangi orang-orang murtad di sana tu, dia sampai ke tempat tu tiba-tiba didatangi oleh ribut yang menyebabkan binatang-binatang kenderaan-kenderaan tu bertepiaran lari dengan bawa bekalan makanan sekali buat lari. Jadi mereka berada dalam keadaan tak ada bekalan, air pun tak ada. Jadi akhir sekali Al-Ala ni mengajak pengikut-pengikut dia tu, orang yang bersama rombongan dia tu, untuk berdoa, bersolat dan berdoa kepada Allah. Jadi bila dia berdoa tu, dan habis lagi doa, orang nampak ada air dah sekarang. Ada air. Jadi mereka pun pergi dan mendapati memang betul-betul air, bukan air tipu lah, air sungguh. Dan mereka minum, mereka guna
semahu-mahunya lah. Dan bila selesai, mereka pun bila keadaan reda, binatang-binatang tunggangan yang temu lari tadi tu balik semula kepada mereka ni, dan mereka pun menaiki kenderaan dan meneruskan pelayaran ke tempat yang dituju lah. Ada di antara mereka ni yang ketinggalan barang, hak tinggal tu balik semula tempat tu, tengok tak ada dah air. Ni mustajab doa. Dan banyak lagi lah kisah-kisah doa mustajab di kalangan awliya dan salihin. Dan tiada memohonkan syafaat akan Allah Ta'ala itu, melainkan memberi ia akan segala yang dipintanya itu. Jadi kalau dia minta syafaat untuk menolong orang lain itu, Allah Ta'ala perkenankan dia. Jadi dalam agama kita ni, Allah Ta'ala memuliakan seseorang dengan syafaat. Syafaat. Cuma kita kena bezalah antara syafaat yang benar dengan syafaat yang salah dari segi keyakinan. Di sinilah setengah orang keliru, lalu mereka menyamakan apa yang dilakukan oleh orang soleh dengan apa yang berlaku di kalangan orang musyrikun dulu. Syafaat ni benda yang diperakukan dalam agama kita. Dan ada hadis yang menyebut, kalau dalam Al-Quran secara jelaslah, man zalladhi yashfa'u indahu illa biiznih. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah itu secara dasarnya, pada hakikatnya, illa biiznih, kecuali dengan izinnya. Maksudnya ada pengecualian, orang yang diizinkan oleh Allah. Berarti di kalangan makhluk ni ada orang yang Allah Ta'ala beri kemuliaan ke dia ni, dapat beri syafaat ke orang, dapat tolong orang, dan itu pun berlaku dengan izin Allah. Maksudnya syafaat itu menjadi sebab kepada pertolongan satu segi. Dari satu segi yang lain, dia adalah kemuliaan, kekeramatan atau kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada orang-orang yang soleh tadi tu. Jadi kita kena fahamlah syafaat ni dengan makna pertolongan, tapi dia bukanlah pertolongan yang hakiki dengan makna secara independen tersendiri dapat tolong, tidak. Dia hanyalah sebagai sebab kepada pertolongan, itu pun dengan izin Allah. Dan apa tujuan syafaat? Pertama sekali, dia adalah merupakan satu bentuk kemuliaan yang Allah Ta'ala nak beri kepada orang yang diizinkan memberi syafaat. Kemuliaan ke dia. Macam kita jugalah, orang-orang yang raja nak beri kemuliaan ke dia tu, diberilah kuasa-kuasa tertentu, tapi hak sebenarnya atas keputusan dia belaka. Tapi dia beri sebahagiannya tu kepada orang-orang yang disuka. Itu bandingan mudah lah untuk kita faham apa yang berlaku atas dunia ni. Maka dalam hubungan dengan Allah pun sama. Hakikat sebenar tidak ada yang dapat memberi syafaat itu melainkan Allah. Tapi syafaat yang menjadi sebab ini, yang dengannya Allah Ta'ala memuliakan orang soleh itu diperakukan dalam Islam. Dalam hadis disebutkan ada beberapa golongan manusia yang dapat beri syafaat. Yashfa'u yaumal qiyamati, antaranya adalah al-ulama, syuhada, golongan alim ulama, yang sebut alim ulama yang betul-betul alim lah. Kealiman dia itu kealiman yang hakiki, zahir dan batin, memang dia orang alim sungguh lah. Alim bukan saja dia menguasai ilmu, tapi bukan zahir saja dia alim, maksudnya dia mengetahui dan menguasai ilmu tu, tapi batin dia juga alim. Yang alim. Kemudian golongan syuhada, termasuk juga al-anbiya, riwayat menyebut yashfa'u yaumal qiyamati al-anbiya thumma syuhada thumma al-ulama thumma al-ulama, kama qala biqam, gitulah. Jadi ada beberapa kelompok yang disebut dalam hadis ni, dan Ghazali menyebutnya dalam Ihya. Antara kelompok yang boleh beri syafaat, Nabi-Nabi itu sudah tentulah, Nabi-Nabi ni. Kemudian para ulama, kemudian para syuhada. Jadi syafaat ni sama ada di dunia ataupun di akhirat. Syafaat di dunia ni, yakni pertolongan-pertolongan yang diminta oleh orang-orang soleh ni, maka dengan syafaat mereka ni termakbullah doa-doa hajat-hajat orang lain. Itu syafaat di dunia. Dan diperbolehkan kita, tapi biarlah benda ni berlaku dengan kefahaman dan keyakinan yang betul. Bila salah kefahaman dan keyakinan, dia akan bertukar menjadi apa yang berlaku di kalangan musyrikun dulu. Orang musyrikun tu, mereka menganggap
Tuhan-Tuhan yang mereka yakin itu sebagai syufaat, orang yang dapat beri syafaat. Tapi keyakinan mereka itu macam mana? Iaitu mereka yakin selain daripada Allah Ta'ala ni dapat memberi pertolongan secara independen, secara tersendiri. Maksudnya dia menjadi rakan kongsi kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh tolong 2-3 lagi ni, 4-5 6 lagi ni boleh tolong, gitu juga secara yang disebut sebagai rakan kongsi sama-sama. Allah Ta'ala dapat memberi pertolongan secara hakiki. Rakan kongsi ni yang mereka anggap sebagai rakan kongsi Tuhan ni, ini juga dapat memberi syafaat secara tersendiri. Itulah sesatnya orang musyrikun dulu, kerana kefahaman yang salah, keyakinan yang salah. Adapun yang dibenarkan dalam agama kita kerana ada dalil, ada nasnya itu, iaitu syafaat dengan dia pertolongan menjadi sebab. Dia bukan secara independen, bukan dengan secara hakikinya dapat pertolongan, menjadi sebab kepada pertolongan. Yang mana Allah Ta'ala nak memuliakan orang tu dengan syafaat ni, dengan doa dia dan sebagainya, termakbul hajat orang berkenaan tu. Itu bagi syafaat. Dan itu diterima dalam Islam kita. Jadi saya terangkan ini supaya orang tak keliru dengan dua perkara ini. Dua perkara sehingga disamakan. Akhir sekali akibatnya apa benda? Akibatnya sesetengah orang tu menyamakan antara kefahaman syafaat yang berlaku di kalangan orang musyrikun dulu dengan syafaat yang berlaku di kalangan umat Nabi Muhammad, disamakan. Lalu akhir sekali mereka mensyirikkan orang yang bersyafaat ni, orang yang memohon syafaat di dunia ni. Mereka mensyirikkannya sebagaimana orang musyrikun tu jadi syirik. Ini yang berlaku. Dan golongan yang cenderung ke arah ni kita tahulah hari ni di kalangan, ya tak maaf lah nak beritahu, di kalangan sahabat-sahabat kita yang cenderung pemikiran dia tu hala kepada Salafi Wahabi. Inilah mereka mensyirikkan orang yang bersyafaat. Sedangkan Nabi sendiri ajar. Nabi sendiri ajar. Bagaimana Nabi ajar tu? Ada beberapa riwayat tentang perkara ini. Pertama sekali berlaku zaman Nabi sendiri, ada orang sakit. Lalu dia minta Nabi supaya doakan supaya sakitnya sembuh. Orang buta. Jadi Nabi ni banyak cara. Nabi, orang datang jumpa Nabi mohon hajat, Nabi ajar cara macam-macam cara. Maka salah satunya cara yang akan saya sebut ni, yang ada mengandungi makna syafaat ni. Dan macam mana? Iaitu bila orang ni datang jumpa Nabi, dia minta supaya Nabi tolong doakan dia supaya sembuh penyakit dia ni, kerana dia sakit dia menyebabkan dia bermasalah lah, susah untuk urus ini macam-macam lah. Minta supaya jadi dia dapat buat dapat menguruskan hidupnya dengan baik ni. Jadi dia minta Nabi tolong doakan. Tapi dalam kes dia ni Nabi ajar cara. Nabi ajar cara. Nabi ajar cara ke mana? Nabi suruh orang ni mengambil wuduk dan menyempurnakan wuduk. Maksudnya ambil wuduk bukan saja hak asah fardu tu, dengan sunat-sunat sekali lah. Menyempurnakan wuduk. Lepas tu mendirikan solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat. Jadi dalam selepas mendirikan solat 2 rakaat tu, Nabi ajar dia doa. Nabi ajar dia berdoa. Doa apa benda? Adalah kalimat-kalimat doa yang Nabi ajar. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyir rahmah. Kalimat ni Nabi yang ajar, disuruh orang ni baca. Tapi apa makna kalimat-kalimat tu? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhanku, aku minta denganmu. Minta tetap dengan Allah, itu hak hakiki. Dan aku menghadapkan diriku kepadamu dengan kemuliaan nabimu, bertawassulkan nabimu, yang nabi binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyur rahmah, yakni dengan kemuliaan keberkatan nabimu sallallahu alaihi wasallam tu, iaitu nabi yang membawa rahmat. Kemudian Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyur rahmah. Kemudian Nabi ajar lagi. Nabi ajar suruh sebut nama dia. Ya Muhammad, inni atawassalu bika wa atawajjahu bika ila rabbi lituqda hajati. Wahai Muhammad, Nabi ajar dia suruh sebut gitu. Wahai Muhammad, aku berwasilahkan denganmu, aku bertawassul denganmu, dan aku menghadapkan diri kepada Allah dengan kemuliaanmu ini supaya ditunaikan hajatku.
Kemudian apa lagi? Allahumma syafi'hu fi, yani syafi'hu fi. Wahai Tuhanku, jadikanlah Nabi itu dapat beri syafaat kepada aku. Jadi memberi syafaat, mohon syafaat dengan kefahaman yang betul, dengan keyakinan betul itu tidak salah. Kalau kita kata benda itu salah, tanpa sedar, kita sedar menuduh Nabi ajar-ajaran syirik. Kalau kita anggap benda syirik, tanpa kita sedar, kita tuduh Nabi ajar benda buah-buah syirik macam ni. Adapun syafaat yang disebut dalam Al-Quran tu, orang musyrikun dulu tu mengambil syafaat daripada Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala tu dengan keyakinan bahawa Tuhan-Tuhan yang lain tu dapat beri syafaat sebagaimana Tuhan tu dapat menolong. Sebab tu orang musyrikun dulu dipanggil syirik. Sebab apa? Dia berkongsi keyakinan. Mereka yakin ketuhanan Allah, dan masa yang sama mereka yakin ketuhanan Tuhan-Tuhan lain juga. Itu panggil syirik. Itu panggil syirik. Jadi mereka ni diyakini dapat memberi pertolongan secara independen, secara tersendiri. Adapun yang saya sebutkan tadi itu wasilah saja. Dan itu diharuskan oleh syarak sebab ada dalil. Beza kat tu. Maka di sinilah sesengguh di kalangan golongan aliran yang saya sebutkan tadi menuduh orang yang mempraktiskan hal-hal yang berkaitan dengan syafaat, tawassul dan sebagainya, mereka dianggap sebagai syirik oleh kelompok ini. Ini berbahaya. Kefahaman-kefahaman yang keliru ni, pakai borong ni bahaya. Pakai borong ni kena tengok, kena teliti beza kat mana, sama tak sama. Ini nak samakan dengan orang musyrikun. Dalam Al-Quran, bila kita akan tengok perkataan-perkataan orang musyrikun ni, sebenarnya mereka memang mensyirikkan Allah dengan erti mereka bukan percaya kepada Allah Ta'ala saja, mereka percaya kepada Tuhan-Tuhan lain lagi yang juga memiliki sifat ketuhanan. Itu orang panggil syirik. Sebab tu dalam Al-Quran kita akan temui perkataan-perkataan arbaban, Tuhan-Tuhan yang lain. Syufa'a, ada Tuhan-Tuhan lain yang dapat beri pertolongan. Andad, ni yang serupa dengan Tuhan ni. Ada lagi orang lain yang serupa dengan Tuhan ni. Andad, yang serupa dengan dia tu, yang setara dengan dia tu. Jadi orang musyrikun dulu memang mereka yang menjadikan mereka rosak ni kerana syirik mereka tu. Apa makna syirik? Mereka mengkongsikan sifat ketuhanan tu bukan saja pada Allah Ta'ala, pada benda lain pun mereka yakin ada memiliki sifat-sifat ketuhanan. Itulah rosak musyrikun dulu. Kata yang macam mana kita ni boleh berdoa tu kepada Allah Ta'ala, dan dalam keadaan macam mana pula kita ni boleh macam gunakan tawassul bersubur atas kita. Macam kita ambil ayat 186 Al-Baqarah Ustaz. 186 Al-Baqarah. Kalau ada orang tanya tentang Tuhan kata, katakanlah aku ni dekat seolah-olah orang yang dengan saya. Jadi mintalah doa pada aku. Minta doa pada aku, jangan gunakan perantara. Mana tu Ustaz? Ayat Al-Quran bukan satu, hadis Nabi pun bukan banyak Nabi, banyak cara Nabi ajar kita. Nabi ajar kita berdoa direct pun ada. Dan ajaran Al-Quran yang mengajarkan kita berwasilah pun ada. Ada belaka. Saya nak beri dalil ayat lain. Waktu ayat Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani. Itu jelas kita doa kepada Allah. Boleh, tak ada masalah. Itu memang yang sepatutnya. Tapi hak lain pun diberi keizinan juga dalam Al-Quran. Tengok contohnya macam mana? Dalam bab yang biasa kita dengar yang berkait dengan ini, tradisi para sahabat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul. Kita hak asalnya istighfar gini yang memberi pengampunan ni hanyalah Allah Ta'ala, tak ada orang lain dah boleh beri pertolongan, beri pengampunan ni. Termasuk Al-Ghafur, Al-Ghaffar tu salah satu daripada asma Allah Ta'ala. Dan kita kena mentauhidkan Allah di situ, bahawa yang memberi pengampunan ni tidak ada lain selain daripada Allah hakikatnya. Baik, bagaimana dengan ayat tadi? Dan orang-orang walladzina idza fa'alu fahishatan, ini orang-orang yang melakukan perbuatan buruk dan keji. Au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maksud mereka buat jahat tu hakikat sebenar menzalimi diri sendirilah, sebab mereka akan terima balasannya. Ja'uka, mereka datang kepadamu wahai Muhammad.
Apa yang mereka buat? Fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul. Mereka minta ampun dengan Allah, itu hakiki hak asal. Wastaghfara lahumur rasul, dan rasul pun tolong minta ampun untuk mereka juga. Inilah wasilah. Inilah syafaat. Disebut dalam Al-Quran. Dah salah ke? Al-Quran sendiri sebut tu. Kita nak kata sesat, nak kata syirik. Al-Quran sendiri. Jadi kita terserah pada masing-masing untuk pakai macam mana. Kalau dia rasa dia selesa direct, boleh. Kalau nak berwasilah pun boleh, tapi dengan kefahaman dan keyakinan yang betul. Jadi banyak cara. Kita ada hajat kita ni, nak bawa hajat macam-macam cara. Kita berdoa sendiri pun boleh. Pergi minta orang tolong doa untuk kita pun boleh. Bahkan itu termasuk doa yang mustajab. Dan hadis Nabi yang panggil doa bi zahril ghaib. Orang lain tahu doa kita, tapi kita tak tahu punya doa kita. Itu termasuk doa yang mustajab. Orang lain tolong doa kita. Dan diperbolehlah kita minta orang lain tolonglah doa kita ni. Pergi jumpa dia, tolong semaya ajak kita. Itu diharuskan oleh syarak. Itu masuk wasilah. Berwasilah. Dan apa tak minta direct? Nak minta direct Allah lah. Boleh ke? Jadi nak kabarnya Al-Quran bukan ayat. Maknanya balik-balik itu ujung-ujungnya pergi pada niat kita. Ya. Atas keselesaan masing-masing. Yang kedua kena kefahaman lah. Kalau faham masalah tak jadilah. Dia atas masing-masing. Cuma kita nak tengok, nak khabar. Ini saya nak cerita. Tak apalah. Pertama sekali perkara tadi tu kepelbagaian. Pertama sekali kita tahu adanya kepelbagaian. Ada caranya Nabi ajar kita supaya hajat kita tertunai dengan cara buat diam terus. Ada buat cara gitu. Cara nak tunai hajat. Berdoa tu salah satu cara, berwasilah satu cara. Dan ada riwayat menyebut Nabi ajar suruh buat diam terus, jangan kau bawa diam buat senyap. Antaranya ista'inu ala qada'i hawaijikum bil katman. Hendaklah kamu minta tolong atas hajatmu itu dengan cara menyembunyikan, mendiamkan diri, menjangka bawa orang, maksudnya hati mulut Allah Ta'ala aja. Ada pasal itu. Dan ada petunjuk-petunjuk yang memahamkan kita cara nak tunai hajat dengan cara meneruskan zikrullah. Bukan kita minta tapi berzikir. Ada ayat-ayat yang menjurus ke situ. Tapi termasuk dalam rangka menunaikan hajat. Tapi bukan dengan cara direct, tapi dengan cara kita berzikirnya. Kat mana dalil dia? Ada. Di dalam hadis satu riwayat apa Nabi kata? Man syaghalahu zikri wa qira'atul Quran an mas'alati a'taituhu afdala ma utiyas sa'ilin. Sesiapa yang ingat kepadaku, ada riwayat menyebut ditambah lagi baca Quran, zikir dan baca Quran, menyibukkan dia, maksudnya dia asyik benda tu je, sehingga ajak-ajak dia dah tak minta pun, tapi dia asyik dengan ingat kepada Allah, dia asyik. Dan satu riwayat yang lain ditambah lagi dengan baca Quran, dia asyik dengan benda ni. Aku akan beri juga kepada dia lebih afdal, lebih baik daripada apa yang aku beri kepada orang yang minta lagi. Orang yang minta aku tak beri gitu, tapi dia ni tak minta ni, tapi dia buat benda ni, aku beri lebih lagi ke dia. Dan satu riwayat a'taituhu ma la utiyas sa'ilin. Aku beri kepada dia apa yang aku tak beri kepada orang yang minta-minta tu. Satu riwayat menyebut a'taituhu afdala ma utiyas sa'ilin. Aku beri kepada dia tu apa yang paling utama yang diminta oleh orang yang minta tu. Maksud orang minta ini, hak paling utama sekali aku beri ke dia. Jadi nak kabarnya macam-macam cara. Cara tunai hajat kita dengan sembahyang pun ada. Yang dipahami daripada firman Allah, wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah tunaikan hajatmu, pertolongan sebanyak dengan cara macam mana? Bersabar, yang ditafsirkan ulama dengan berpuasa dan mendirikan solat. Maka solat inilah yang dinamakan oleh ulama-ulama kita sebagai solat hajat. Ada orang kata tak ada solat hajat, satu hal juga tu, macam-macam macam. Tapi ulama-ulama kita sudah menyenaraikan salah satu sunat, jenis-jenis solat sunat ni, solat sunat hajat. Solat sunat hajat hari ni otak-otak yang minta maaf lah, sahabat-sahabat kita yang ada kecenderungan Salafi Wahabi ni, ia rela sesa, tak ada solat hajat lah. Lah ni tak ada solat taubat pula dah, macam-macam. Solat ni lah akhir kali ibarat kau lorah, tak ada selah baju. Tinggal tubuh saja telanjang terus.
Dia rela sesa. Kita nak cari dalil hak direct lah. Dari hak kabur direct atau butir. Jadi ulama-ulama kita faham dia ni. Ada sesuatu dalil tu kabur direct. Ada satu dalil tu dok kabur direct. Tapi dia fahami lalu letak nama. Memanglah nama tu tak jumpa dalam sebutan Al-Quran dan hadis. Tapi orang faham perkaranya tu. Tapi aliran pemikiran ini kalau tak ada sebut direct itu, yang tak ada lalu. Banyak benda lah lagi kena rela, kena buang. Ibarat baju buang-buang kali, tak ada salah baju. Tinggal tubuh saja je lagi. Kau tubuh pun punya kerak juga aku lagi. Ini gaya berfikir yang berbahaya. Gaya berfikir yang dasarnya Tuhan kata gitu, tu punca dia. Tuhan kata gitu. Kalau Tuhan kata gitu, gitu lah. Tak boleh. Kalau dikata gitu, tak nak tahu ke mana. Gitulah ni. Ayat ni pada ayat tertentu boleh pakai. Tapi kalau nak baca pada semua ayat, timbul masalah yang besar. Tanpa membezakan mana muhkamat, mana mutasyabihat, mana yang mujmal, mana yang mufassal, mana yang nasakh, mana yang mansukh. Lepas tu kena tengok benda tu, pekerjaan ulama' belaka tu. Tapi kalau kita buat spesial belaka, Tuhan kata gitu, berat. Sudah anggap Tuhan kita sakit sebab ada hadis Nabi khabar gitu. Hadis kursi. Allah Ta'ala kata, abdi ana marid falam ta'udni. Wahai hamba-Ku, aku ni sakit tapi mu tak mari ziarah. Jadi kalau kita pakai kaedah Tuhan kata gitu, gitulah. Berarti kita kena terimalah Tuhan tu sakit. Agaknya siapa dia nak yakin Tuhan sakit agaknya? Siapa dia nak bertuhan dengan Tuhan nak sakit? Baik kita pula tak sakit. Kurang sakit sekali. Itu akan membawa kepada satu benda yang bukan-bukan. Tapi saya nak kabarnya punca. Kenapa punca mari tak ada tu, tak ada ni? Ni dah punca Tuhan kata gitu. Tuhan kata gitu. Maksudnya nak pakai lagi tak ada sebutan dia itu tak pakai. Lagi tak ada. Bila ada sebutir sebiji baru pakai. Tak ada. Inilah antara sebab mereka tolak solat hajat. Kerana memang sebutan direct perkataan tu dalam hadis, di dalam Al-Quran dan hadis tak ada sebut direct nama solat hajat tu. Perkataan sebiji tu tak ada. Tapi perkaranya, kenyataannya membawa mana sembahyang untuk tujuan memenuhi hajat, itu banyak suruhannya dalam Al-Quran dan hadis. Maka ulama namakan dia, letak nama sebagai solat hajat. Ni ada kita dengar sahabat-sahabat kita ni, bila dia termakan dengan faham ni, tak mau sembahyang hajat. Orang panggil dia, ajak kita mau sembahyang hajat, dia tak buat sedara. Dia kata tak ada sembahyang hajat. Tujuan orang panggil tu nak sembahyang hajat. Kalau mu kata tak ada, jangan marilah. Mu mari buat apa? Macam-macam meseng lah hari ni. Berlaku. Kalau tak ada, jangan mari. Orang panggil memang nak buat sembahyang hajat. Allah ni. Nak kata pun payah hari ni, kerja mikir hari ni. Tapi kita balik kepada asal balik. Nak kabur, pertama sekali ada kepelbagaian. Yang kedua, kena ada kefahaman dan keyakinan yang betul. Jadi dalam bab syafaat tadi tu, kalau salah kefahaman dan keyakinan, rosak juga. Tapi kena ada kefahaman. Cuma yang saya nak sebut tadi, kena ada kecenderungan setengah orang tu dia menyamakan syafaat yang dipegang oleh orang musyrikun ni dengan syafaat yang berlaku, yang diterima pakai oleh umat Islam ni, yang ada dalil-dalil dia tu disamakan. Akhir sekali disyirikkan mereka ni. Itu hari ni. Selepas syirik, tahu sajalah akan dituruti dengan hukuman membunuh. Dan inilah yang berlaku di Saudi Arabia dulu ketika mereka menguasai kerajaan, nak merampas kerajaan Saudi Arabia dulu. Berapa ramai orang Islam yang dibunuh? Orang Islam. Ni pelik kita. Kita sepatutnya orang kafir masuk Islam. Apatah orang Islam dah. Ni orang Islam dah kita kafirkan dia. Kan pelik kan? Kau fikirkan, betul dah tu cara tu. Orang kafir masuk Islam, baguslah, muncul sepatutnya. Ni orang Islam dah kita kafirkan dia. Sepatutnya kalau dia salah silap, betul lah dia. Itu kafirkan dia. Masya Allah. Tak pun dah pernah betul dah. Sepatutnya. Kalau kita fikir itu pun nampak dah cendeng. Patutnya orang kafir tu masuk Islam. Ni orang Islam dah kita kafirkan dia. Masya Allah. Kalau kita fikir molek, kita akan nampak benda ni. Mainan tak sihat. Na'udzubillah min zalik. Balik kepada asal. Jadi banyak cara macam-macam. Cara begini-begini. Jadi pokok pakar ni apa dalil dia?
Apa hujah dia? Itulah yang perlu kita tengok. Jadi syafaat tu begitulah maksudnya. Syafaat. Bagus kau tanya tu molek kau supaya kita tahu baca kedok, kita sedok jawab gini. Tanya kita jawablah. Okey, baik. Jadi baik, saya nak cerita lagi tentang syafaat ni, ada kekeliruan. Bukan aspek boleh tak boleh dah syafaat, nak beritahu syafaat ni kalau di dunia itu dengan makna tadi lah pertolongan menjadi sebab kepada pertolongan. Dan seperti yang saya sebut tadi itu, syafaat sekali menjadi sebab pertolongan. Yang kedua, Allah Ta'ala nak memuliakan orang yang dapat bersyafaat. Di akhirat pun sama. Ada beberapa syafaat yang disepakati oleh ulama dan ada yang dikhilafkan. Syafaat. Baik, antaranya kalau syafaatul uzma tu, syafaat nak menyegerakan hisab. Bila orang manusia ni terkumpul di mahsyar, kumpul ramai-ramai, hisab tak jalan lagi. Kalau kita kat mahkamah tak jalan lah, main duduk tenggulo. Jadi panaslah, sejuklah dulu tu. Jadi putusan tak buat. Jadi menunggu tu satu penyiksaan. Jadi orang berada di mahsyar ni dalam pelbagai keadaan. Ada yang tenggelam dalam nanuh, darah dan macam-macam lah. Ada yang matahari atas kepala, menurut keadaan masing-masing. Jadi hak ni tak tahan. Jadi minta disegerakan, biarlah sekalipun kat gigi guna-guna tak kira lah. Yang boleh sesak ni dulu. Mereka mendatangi pada Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Orang lain tolak belaka, tak aku belaka. Maka yang dapat melakukan ini, diperakukan ini, diberi kemuliaan ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syafaat itu dipanggil syafaat uzma. Syafaat betul kan? Tapi kita faham syafaat tadi dengan kita faham dah syafaat ini sebagai sebab. Hakikat sebenarnya yang menentukan itu tetap balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jadi sebab Allah Taala memberi kemuliaan kepada Nabi Muhammad dan menjadi sebab kepada hajat itu selesai, terlaksana. Kemudian antara syafaat-syafaat ni, syafaat mengeluarkan orang-orang yang masuk ke dalam neraka supaya masuk ke syurga. Itu termasuk syafaat. Maksudnya apa? Orang yang melakukan kesalahan ni, dosa ni, cara penyelesaian dia adalah bertaubat. Dan sekiranya taubat itu mencukupi syarat, maka ulama sebahagian besar mereka kata memang pasti selesai. Cuma Imam Ghazali kata masih ada khilaf sikit lagi situ. Ada segolongan ulama kata tak pasti lagi, tapi kemungkinan besar, kebarakalan tinggi selesai. Tapi sebagian ulama kata kalau taubat ni cukup syarat, dikira memang confirm selesai. Tak apalah, itu khilaf ulama, kuatnya gitulah. Tapi bagaimana dengan dosa-dosa yang orang mukmin tapi dosa yang tidak ditaubatkan? Ada tak peluang dia untuk mendapat pengampunan? Itu masih ada. Masih ada lagi. Maka salah satunya syafaat ni, syafaat ni. Dan ulama menyebut sekalipun ada khilaf bahawa antara syafaat yang tidak dikhususkan kepada para Nabi dan Rasul, bahkan diberi kepada yang lain juga, iaitu syafaat dapat tolong orang neraka ni supaya diampunkan dosa dan kesalahan dia, masuk ke dalam syurga pula. Itu termasuk sebagai syafaat. Jadi banyak cara. Jadi nak menyelesaikan masalah dosa pun banyak cara juga. Bukan taubat saja, bukan istighfar saja. Dalam hadis-hadis lain memberitahu bila kita buat salah, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan jahat buruk yang kita buat ni, dosa yang kita buat ni dengan perbuatan baik, dia akan menghapuskan dia. Jadi perbuatan baik yang kita ikuti selepas kita buat jahat tu, dia juga salah satu sebab kepada terhapusnya dosa-dosa. Sebab tu dan melibatkan dosa-dosa yang tidak ditaubatkan di akhirat ni, kebarangkalian yang boleh terhapus tu antaranya syafaat, antaranya rahmat Allah. Dia tak taubat, tapi mungkin ada kebaikan-kebaikan lain yang Allah Ta'ala lihat ke dia, maka dari rahmat Allah Ta'ala memberi pengampunan ke dia. Jadi nak kabarnya, taubat itu salah satu cara untuk menyelesaikan masalah dosa-dosa kita. Salah satu. Tapi itulah yang utamanya. Nak beritahu tu ya, kabar kita kena faham bahawa banyak perkara. Sebab ada orang berpandangan kalau tak taubat kau tak ada peluang lain, dia pakai buah tu sutir je. Ni kena tengok benda-benda lain lagi. Taubat tu memang betul cara selesai, dan itu yang utama, tapi itu bukan satu-satunya.
Cuma ada khilaf lah. Hal lain itu melibatkan dosa kecil ke dosa besar. Tapi kalau tengok benda syafaat yang dapat mengeluarkan orang dari neraka syurga tu, sudah tentu itu melibatkan dosa-dosa yang berat. Tapi dengan syafaat dia dapat. Dah macam mana boleh syafaat? Mungkin dia ni ada hubungan yang baik dengan orang soleh. Mungkin dia ada kebajikan yang dilakukan kepada golongan awliya. Maka awliya ni ditakdirkan Allah nak beri syafaat ke dia dengan kurnia Allah. Mana tahu? Sebab itu kata-kata ulama-ulama ahli tasawuf ni kata-kata mereka lah. Tapi kata-kata mereka ni boleh dipertanggungjawabkan. Kalau tengok pada nah boleh kita perkuatkan lah. Ahbib awliya Allah liyuhibbuk. Naklah kamu kasih kepada golongan para awliya, para soleh ni, supaya mereka kasih kamu juga. Sebab apa? Kerana syafaat lah. Itu dia. Balik asal. Jauh kita lecong. Tapi tak apalah. Paling tidak kita dapat selesai menjelaskan perkara ini supaya kita nampak. Baik. Dan tiada memohonkan syafaat akan Allah Ta'ala itu, melainkan memberi ia akan segala yang dipintanya itu. Dikurnia Allah. Jadi menjadi sebab bahawa hajat-hajat, kemahuan ditunaikan dengan sebab syafaat daripada orang soleh dan sebagainya. Dan tiada memohonkan syafaat akan Allah Ta'ala bagi hajat seseorang, melainkan memberi syafaat Allah Ta'ala itu akan dia. Jadi seseorang tu dia minta pertolongan dengan Allah, minta syafaat, maka Allah Ta'ala perkenankan, lalu ditunaikan hajatnya itu. Itu masuk syafaat. Dan jika ia bersumpah atas nama Allah, bersumpah yang ini bertekad untuk melakukan sesuatu yang diperkuatkan dengan sumpah atas nama Allah ni, menunjukkan azam yang kuat untuk melakukan sesuatu yang mana dikaitkan dengan nama Allah ni, sumpah atas nama Allah ni, bahawa memberi Allah Ta'ala akan suatu baginya supaya dia ada hajat tertentu, supaya supaya ditunaikan, supaya kemahuan dia itu tercapai, nescaya dilepaskan Allah Ta'ala dengan barang yang dikehendakinya itu. Yang ni kalau dia ada hajatnya tu supaya dilepaskan daripada kesusahan, kepayahan, maka Allah Ta'ala perkenankan dia. Kalau dia nak supaya dilepaskan, maka diberi kelepasan dan sebagainya. Jadi baik, demikianlah 20 keramat yang ada di dunia. Baik, ada 20 lagi keramat yang akan berlaku di akhirat. Lepas habis babak keramat ni, habislah pasal ni, kita akan masuk pasal lain lah. Itu balik kepada ilmu tasawuf balik lah. Ujung-ujung ni lebih kepada gambaran-gambaran kelebihan ilmu tasawuf, ulama tasawuf dan sebagainya. Ataupun intipati ajaran tasawuf dalam perkara-perkara yang kita perlu untuk kita faham, kita laksanakan tu nanti akan ada lepas ni pula. Baik, kita tengok sekali lagi. Fahazihi karamatun fid dunya, wa amma allati fil uqbah fal ihda wal 20 an yuhawwina Allah Ta'ala awalan sakaratil maut, وهي التي وجلت قلوب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم حتى يسألون الله. Di sini yas'al, tapi saya tengok pada apa yang Nabi tahu sesuai dengan yas'alun Allah. Tak apalah, nanti kita tengok balik. Saya nak baca Arab je. Ayyuhawwinaha alaihim hatta anna minhum man yakunul mautu indahu misla syubrati zalal lizam'ani. Qala Allah Ta'ala wa tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu insya, kita berhenti setakat ini dulu. Dan insya-Allah huraian kata-kata ini akan dijelaskan pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.